Terbang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب عظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا فسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
kerana kita masih dipilih oleh Allah SWT, walaupun Ramadan telah berlalu, kita masih ada kekuatan untuk terus hadir ke masjid untuk melaksanakan salat secara berjemaah dan terus beristiqamah dalam mendirikan ketaatan. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam ini mencerminkan ataupun menggambarkan sebagai tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana antara tanda-tanda Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan, Allah akan memberi kita kekuatan yang serupa, yang sama di bulan Ramadan, untuk terus kita menikmati kelazatan tersebut. Setelah Ramadan dah berlalu, kita tetap ada kerinduan untuk mendirikan ibadah. Kita tetap merasa lazat dan seronok melaksanakan ibadah, menghadirkan diri kepada Allah Ta'ala, ya, sama ada salatnya, qiyamulailnya, tadarusnya, sedekahnya, seperti mana di bulan Ramadan. Itu tanda Ramadannya insya-Allah, ya, mendapat istiqrar daripada Allah Ta'ala. Istiqrar makna i'tirafan. Allah i'tiraf, Allah terima ibadah kita, maka Allah beri kita kekuatan untuk terus istiqamah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam ibadah ini sehinggalah kita bertemu Ramadan akan datang dan seterusnya, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Taala, kita sambung kembali pengajian tafsir kita yang kita tangguhkan sebelum Ramadan yang lalu, di mana biasa kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan, Nasih jilid pertama. Tak silap hari ini sampai muka surat 81, ya, baris pertama ke, ya, kisah lari pada ta'an ke, ada baca? Sembilan daripada bawah. Waqatilu fi sabilillah. Ayat 244, ya, daripada surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqatilu fi sabilillah. Dan berperanglah oleh kamu pada jalan i'la, yakni meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ulama berselisih pendapat, ya, pada nak mentafsirkan dhamir pada qatilu tu, berperang oleh kamu. Kamu tu siapa? Ya. Maka berselisih ikhtilaf ulama. Ada pendapat mengatakan kamu di situ kembali kepada cerita yang di atas tu, di mana pada cerita di atas Allah ceritakan kisah Bani Israel, ya, satu kumpulan daripada Bani Israel daripada perkampungan Dawardan. Mereka lari daripada kampung Dawardan kerana Allah turunkan bala ta'un di kampung tersebut, menyebabkan mereka takut mati, pakat lari keluar daripada kampung. Sedangkan sejak zaman dulu lagi, bila berlaku satu bala penyakit setempat itu, dilarang kita meninggalkan tempat, karantin lah, ya. Nabi kita pun melarang kita keluar dari tempat yang penduduk yang berada di tempat yang diturun bala tersebut dilarang keluar, dan orang luar dilarang masuk ke dalam tempat tersebut. Syariat itu dah ada di zaman Nabi Musa AS lagi, ya, dan berkekalan sampai zaman kita. Dia panggil karantin. Tiba-tiba sekumpulan daripada perkampungan, ya, Dawardan daripada Bani Israel ni ramailah ribu-ribuan, ya. Khilaf ulama, ada kata 3,000, ada kata 7,000, ada kata 30,000, ada kata 40,000.
banyak pendapat tafsir. Bila mereka lari keluar daripada perkampungan mereka, maka Allah kata kepada mereka, ya, mutu, ya, mati oleh kamu. Allah kata mutu, ya, faqalahumullah, berfirman Allah Ta'ala akan bagi mereka, mutu, mati oleh kamu. Mereka pun mati. Nak ceritanya, kalau Allah dah tentukan mati, ya, walau lari sekalipun tetap mati. Macam kita ni COVID lah, ya, takut COVID, takut mati. Mati lari pula, ya, mati tersedak berlambuk, mati juga, ya. Bukan bermakna kita tidak boleh ikhtiar lah. Ikhtiar tu wajib, ya. Wajib ke harus ikhtiar? Harus saja berubat ni tu tak wajib pun, ya. Kerana berubat itu atas zanni saja boleh menyembuhkan kita, bukan yakin pun. Sebab ada orang tak sembuh bila berubat. Itu dalilnya berubat tidak mesti sembuh, dia hanya memberi zanni atas sembuh. Maka ulama mengatakan kalau begitu, berubat itu bukanlah wajib, harus saja. Kalau kita redha bersabar tak nak berubat sampai ke mati, tak berdosa, duduklah sampai mati. Boleh faham? Ya. Tapi kalau kita berubat tu jangan pula kita beriktikad, ya, usaha kita itulah yang menyelamatkan kita. Kalau asbab saja tak apa, ya. Jangan kita iktikad usaha itu sebagai penyelamat, ya, yang berbekas pada menyelamatkan kita daripada kematian. Tidak, ya, yang menyelamatkan kita kematian Allah Ta'ala. Ya, kita usaha itu asbab saja, jadi asbab untuk kita tak mati. Kalau Allah nak mati, mati juga, walaupun berikhtiar macam mana sekalipun. 3 lapis pakai mask, ya, letak tepi keledah lagi kat luar tu, mati juga kalau Allah nak pergi, ya. Begitulah seperti Bani Israel ni, walaupun mereka lari daripada kematian, tetap menerima kematian. Bila Allah kata mutu, mati oleh kamu, mati berkelimangan beribu-ribu orang, ya, di luar daripada perkampungan mereka di satu lembah. Mereka melari meninggalkan kampung sampai di satu lembah. Allah firman mutu, ya, matilah. Itu dengan perkataan mereka, Allah hantar malaikat ambil nyawa, ya. Mati mereka, berkelipangan di situ sampai jadi tulang belulang, ya. Jadi tulang belulang. Satu hari lalu di kawasan tersebut Nabi Hizkil, ya, Hizkil bin Boza, pengganti atau khalifah Nabi Musa AS yang ketiga. Lepas Nabi Musa wafat, ada 3 orang khalifah. Hizkil ni yang ketiga. Bila beliau, ya, baginda lalu di kawasan tu, tengok rangka-rangka berkelipangan, sedihlah Nabi Hizkil ni, ya. Maka beliau, baginda berdoa, memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali. Maka Allah hidupkan kembali. Wa ahyahum, maka Allah hidupkan mereka, ya. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Bila mereka hidup, tu sambungan di bawah tu ayat tu, faqatilu fi sabilillah, pergilah berperang ke jalan Allah Ta'ala. Oleh kamu tu mana? Oleh setengah pendapat ulama kata kamu yang tadilah, yang dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah pendapat lain berat kata kamu itu rujuk kepada orang Islam di zaman Nabi. Kita semualah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berperang oleh kamu, fa'il dia dhamir dalam qatilu tu kembali, ya, refer kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, khususnya para sahabatlah. Jadi khilaf. Setengah kata dhamirnya kembali kepada Bani Israel yang dihidupkan semula tadi, setelah dimatikan oleh Allah dan setelah didoa oleh Nabi Hizkil, Allah hidupkan. Mereka ini Allah perintahkan pergi perang, tanda syukur Allah hidupkan kembali, ya. Taat dah, pergilah berperang, jangan duk turun dosa. Tadi lari itu dosa, kerana Allah dah hidupkan, itu satu nikmat, ya. Maka bersyukurlah, pergilah berperang. Itu setengah pendapat. Setengah pendapat mengatakan fa'il qatilu,
refer kepada sahabat radhiyallahu anhum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperang oleh kamu pada jalan i'la, yakni meninggikan agama Allah Taala. Wa'lamu, dan ketahui oleh kamu, annallaha, bahwasanya Allah Taala itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Ya, Allah tahu, Allah mendengar akan ihwal kelakuan kamu. Ya, Allah tahu kita ni taat tak taat, bila Allah perintah pergi perang pergi ke tidak. Ya, di mana orang-orang munafik, bila Allah perintah pergi perang, berbagai-bagai alasan diberinya. Kalau kita baca dalam surah At-Taubah, cukup banyak kisah panjang, ya. Dan surah At-Taubah, ya, kisah yang paling panjang tentang orang munafik ni. Ketika Nabi panggil, ya, kumpul sahabat, perintahkan untuk berperang. Perang apa? Perang Tabuk, ya. Perang Tabuk ni perang yang paling payah sekali, paling berat pada tahun yang ke-9 Hijrah. Ya, Nabi pergi perang di Tabuk menentang orang tentera Rom. Tabuk dengan Madinah ni lebih kurang 600 kilometer lebih jauh dia. Ya, waktu itu musim panas. Ya, dengan kelengkapan perang yang tak cukup, ya, terpaksa bergili-gili berjalan kaki. Ya, kuda tak cukup, dengan panas. Betulan waktu itulah musimnya kurma masak ranum, waktu nak tuai. Ya, tiba-tiba Nabi ajak pergi perang, menyebabkan orang munafik ni, Allah cukup berat dia. Ya, dah lah panas. Ya, lepas tu musim menuai pula, ya. Maka dia buat alasan, berbagai-bagai alasan. Cuba baca dalam surah At-Taubah. Ya. Last sekali Allah kata, ya, bila mereka tak pergi perang, bila Nabi balik pada perang tu, Allah suruh kata kat dia, lepas ni jangan ajak lagi perang lagi. Kalau dia nak pergi perang pun jangan terima, buat selama-lamanya. Ayat ke berapa tu? Ayat 81 kata silap. Dia tengok surah At-Taubah, ya. 81 82 begitu. Jadi Allah tahu, sama ada dia nak ikut tak nak ikut, ya, Allah tahu kalau orang tu taat seperti sahabat-sahabat Nabi. Dan Allah tahu juga, ya, orang yang engkar seperti orang-orang munafik, maka Allah akan balas di akhirat besok. Ya, orang munafik ni Allah kata kekal selama-lama dalam neraka Jahannam. Ya. Dia kata tak nak pergi perang tu sebab panas, ya. Maka Allah suruh Nabi jawab, kul, katakan, ya, Jahannam tu asyaddu harra, sedahsyat-dahsyat kepanasan. Nak tunggu kamu besok neraka Jahannam tu. Ya. Man zal ladzi yuqridullah qardan hasana. Man, bagi man syartiyah. Man, barang siapa. Oh, bukan man istifham di sini. Ya, siapakah? Dalladzi yuqridullah, mereka yang sanggup memberi hutang akan Allah Taala. Ya, man zalladzi yuqridullah qardan hasanah, siapakah mereka yang sanggup memberi hutang akan Allah Taala sebagai hutang yang baik. Ini majaz saja. Allah tak perlu pun kepada pertolongan kita. Allah Maha Kaya, bahkan rezeki yang ada kat kita dia yang bagi. Ya, tapi Allah kata siapa nak bagi hutang ni sebagai majaz saja, bagi nak menggambarkan pertalian, ya, antara dua kekasih. Kalau kita ni betul-betul nak jadikan Allah kita kekasih kita, kena saling ada, orang panggil apa, hubungan hablum minallah, iaitu pinjam meminjam,
ya, kasih berkasih, sebagai majas saja. Dengan nafkah harta daripada suka hati, yakni dengan suka hati pada jalan agama Allah Ta'ala. Wa yudha'if lahu, wa yudha'if lahu, ifakan ifu, wa yudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Ada baris ke mati fa ada. Yudha'ifu ke yudha'if, dia marfu' ke majzum gitu. Dia kalau jawab syartin dia jazam. Wa yudha'ifu lahu, cuba tengok dalam Quran, dia tak ada baris ni. Ayat 245. Yudha'if, ada baris tak? Fa? Wa yudha'ifa, dia mansub, ya, jawab man tadi. Fa yudha'ifahu, fa baris atas. Itu fi'il mudhari', ya, tapi dia jawab pada man tadi, dia mansub. Jadi sesiapa yang beri hutang kepada Allah Ta'ala dengan hutang yang baik, nescaya, ya, maka mengganda-gandakan ya Allah Ta'ala akan hutang tadi, lahu baginya ad'afan katsirah, akan sebagai gandaan yang besar, yang banyak. Ini tawaran daripada Allah Ta'ala, ya. Allah afu kat kita, lebih pada Pak Mentelo lagi ni, ya, lebih pada skin Pak Kaya. Allah afu kat kita. Mari, siapa nak bagi aku pinjam, nanti aku bayar balik berganda-ganda, kata Allah Ta'ala. Sanggup? Bila dengar ayat ni tuan-tuan, seorang sahabat namanya Abu Dahdah datang jumpa Nabi SAW, ya, seperti mana riwayat daripada Tabrani, ya, dari Ibnu Mas'ud, ya. Bila turun ayat ni, Abu Dahdah jumpa Nabi, dia tanya, adakah Allah Ta'ala, ya, mendaki kita memberi hutang? Nabi kata ya. Maka dia kata, hulurkan tanganmu ya Rasulullah, aku berhutang kepada Allah Ta'ala kebun aku ini. Kebunnya ada 600 pokok dalam tu, ya. Kebun dia tu satu-satu kebun, yang dia untuk cari hidup dia. Dalam kebun tu ada isteri dia, anak sedang metik pokok kurma, ya, dak petik pokok kurma. Dia turun ayat ni, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, hulurkan tangan. Nah, aku beri hutang kebun aku ni, makna aku infakkan, wakafkan kebun aku ini. Yang kebun dia tu ada 600 pokok kurma ke jalan Allah Ta'ala. Lepas tu dia panggil anak isteri, mai keluar, aku dah infak harta kebun kita ni kat Rasulullah. Sanggup tuan-tuan buat macam tu? Tengok iman sahabat, ya. Yakin, percaya dengan janji Allah Ta'ala, ya. Terus spontan aja, ya, beri. Seperti dalam perang Tabuk tu, ya. Dalam perang Tabuk tu, sahabat-sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, dia bagi 100 auqiyah emas. 1 auqiyah emas nilai hari ni juta lebih. Sana Uthman bin Auf, ya, 100 auqiyah, ya,
1 juta lebih hari ni beri. Ada sahabat yang paling miskin, hartanya hanya ada 2 gantang kurma ataupun 2 kilo lah, maka dia berikan Nabi sekilo untuk keluarga dia. Sedangkan itulah semata-mata harta dia. 2 kilo pun tak cukup, ya? Tapi dia sanggup beri sekilo untuk perang Tabuk, sehingga orang munafik caci, alah sekilo je nak bagi juga, ya? Orang munafik dia kan suka melekeh-lekeh, suka menghina. Sahabat yang beri banyak tu dia kata nak menunjuk lah tu. Dalam surah Taubah tu cerita ni, boleh tengok ayat 81, ya? Dia kata nak menunjuk lah tu, beri banyak-banyak tu. Yang beri sedikit dia lekehkan pula, alah 1 gantang je nak bagi, Tuhan tak nak, Tuhan dah kaya. Ya? Itu sifat orang munafik, dia dah tak nak bagi. Orang beri banyak dia kata nak menunjuk. Orang beri sedikit dia kata alah, ya, sikit dah, ya. Nak ceritanya iman sahabat ni, mereka sentiasa menginfak ke jalan Allah Ta'ala walaupun dia sangat perlu. Ini sifat orang muttaqin, ahli syurga, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardaha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada syurga, ya, kepada keampunan Tuhan kamu dan kepada syurga yang luasnya memenuhi 7 langit dan bumi. Disediakan syurga itu bagi orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Ya Allah dah sediakan syurga itu. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang sentiasa menginfakkan harta, tak kira waktu senang, waktu susah. Senang dia derma banyak, susah dia derma sikit, tapi tetap menderma, ya. Macam sahabat tadi, ada 2 gantang aja, beri segantang. Ini ada 2 sok, segantang untuk jalan Allah, segantang untuk keluarga dia. 2 gantang betul tak cukup dah. Kita kalau ada RM20 dalam poket, orang tak derma nak bagi berapa? Itu je duit kita, ya. Sakit-baki sementara nak dapat gaji, ada RM20 je. Tiba-tiba ada pula budak minta derma, nak bagi tak? Kalau bagi berapa ringgit nak bagi? Sahabat bagi RM10, tuan-tuan. Ada RM20 dia bagi RM10. Kita RM1 sanggup? RM1 pun fikir lagi, RM20 aku nak isi minyak kereta ni. Tak? Tengok iman mereka, ya. Dia yang jadi sanggup tu terbit daripada cahaya iman. Orang munafik ni tak sanggup sebab dia tidak ada iman. Munafik ni orangnya sifatnya nifak, ya. Kalau kita bagi kat tanah Arab tu, terowong tu dia tulis nafak, ya. Apa makna nafak? Ada lubang. Terowong tu kan kosong, maknanya hati dia kosong daripada iman. Asalnya gunung, bukit batu, kemudian ditebuk, jadi bila tebuk kosong tak? Kosong. Jadi orang munafik ni hati dia dah kosong daripada iman, ya. Kemudian dia ada 2 lubang pula, sana 1 pintu, sini 1 pintu. Dia pergi ke orang Islam, dia mengaku orang Islam. Dia pergi kepada kaum dia kata dia kafir, ya. Hatinya kosong daripada iman, tidak ada iman langsung, dia kufur. Sebab itulah dia sangat kedekut, sangat berat, sangat takut untuk menginfak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cuba kita rasa hati kita ada tak sifat tu. Kalau orang datang minta derma seorang boleh lagi, 2 orang boleh lagi. Kalau dalam satu hari 3-4 orang datang, rasa macam mana? Habis duit aku dah, datang lagi. Sahabat Nabi ni, berapa banyak orang datang kepada diri dia pun dia akan bagi. Dan kalau dia dah tak ada nak bagi, dia cukup sedih. Bukan sedih orang datang, sedih tak ada benda nak bagi. Tak? Ya. Kita sedih sebab orang asyik datang kita, tak ada orang lain ke? Aku dah lah, aku tak ada, ya. Kalau ada perasaan begitu, bermakna ada saki-baki nifak di hati kita, ya. Kalau kita rasa orang datang tak derma tu memberatkan kita, rasa benci, rasa tak suka, orang kafir, orang munafik ni karihu
mereka benci untuk menginfakkan harta, untuk berperang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, sama ada dengan harta atau diri mereka. Itu orang munafik. Mereka karihu, benci untuk berjihad di jalan Allah, sama ada berjihad dengan harta benda atau berjihad dengan diri-diri mereka. Mereka tak suka. Itu sifat orang munafik. Jadi kalau ada sifat tu dalam hati kita, bermakna hati kita ada juga sifat-sifat orang munafik dalam hati kita. Kena banyak taubat tuan-tuan. Walaupun kita tak munafik, tapi kita pinjam sifat dia tu. Kita kalau tak nak bagi pun, jangan rasa benci orang minta, tapi kita kena sedih. Tak ada benda beri nak beri kat dia. Kita dah tak nak bagi, benci pula orang datang minta dengan kita. Tanda apa? Tanda kita ada nifak di hati kita. Sedangkan sahabat Nabi yang ada iman, sekiranya dia tak ada benda nak bagi, dia cukup sedih orang datang minta, ya Allah tak ada kena beri. Tapi orang datang berapa kali pun tak apa, 1000 kali dia bagi, sehingga dia tak ada nak bagi, dia akan sedih tak ada benda nak bagi. Bukan dia benci. Faham tak? Kita cuba satu hari datang orang 10 kali minta derma. Kali pertama datang boleh dia beri RM1. Datang kedua RM1 lagi. Tengah hari datang seorang lagi, dah RM10. Apa rasa? Ada tak sedikit terdetik di hati kita rasa tak suka tu? Kalau ada, banyak-banyak taubat kepada Allah. Makna ada sifat nifak di hati kita, kerana kita benci untuk menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala, sedangkan itu Allah tuntut. Boleh faham? Kalau tak nak bagi tak apa, jangan benci orang minta tu. Boleh faham? Sebab benci itu mewarisi sifat nifak, sifat orang munafik. Mereka karihu, benci untuk berjihad di jalan Allah, sama ada dengan harta ataupun dengan jiwa raga diri mereka. Ini tawaran daripada Allah Ta'ala. Allah tanya, siapa yang sanggup nak beri Allah hutang yang baik, nescaya Allah akan ganda-gandakan bayaran dia. Allah pulangkan balik dengan gandaan yang kasirah, yang sangat banyak, hingga 700, bahkan tak ternilai, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada 10 hingga lebih daripada 700 gandaan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan benar Allah Ta'ala itu Tuhan yang memicikkan rezeki dan yang meluaskan bagi mereka yang Allah hendaki percubaan. Allah yang beri kita keluasan rezeki, dan Allah juga yang memicikkan rezeki kita kerana Allah nak uji. Bila dapat harta banyak, syukurlah. Tapi bila Allah sempit rezeki, jangan keluh kesah, sabar, reda. Tapi ikhtiarlah, ikhtiar boleh, tak ada masalah. Tapi reda tetap kena reda. Allah dah uji kita dengan apa? Dengan kekurangan harta. Wala nabluwannakum bi syai' minal khawf wal ja' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kamu dengan sesuatu, daripada ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa-jiwa, dan kekurangan tanaman mati habis, kena banjir, kena penyakit. Wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada mereka yang sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga yang meluaskan rezeki, bukan usaha kita yang meluaskan rezeki. Kita wajib i'tiqad yang luaskan rezekiku ialah Allah.
bukan usaha aku, bukan kecerdikan kepandaian aku dalam main saham, dalam berundur niaga, bukan. Yang beri kita kaya harta tu Allah yang hendaki. Ya, kalau Allah tak hendaki, kita pandai macam mana pun takkan dapat harta tersebut. Itu i'tiqad kita. Ya, ikhtiar-ikhtiarlah, usaha-usahalah. Tapi yang kita i'tiqad, usaha itu yang beri rezeki kat kita. Ya, usaha sebagai asbab saja. Kalau Allah hendaki dapat, kalau Allah tak hendaki, usaha macam mana pun tak akan dapat. Cuma Allah kata wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan itu bersebab. Jadi kalau kita usaha tu kena pada cara jalan-jalannya, dapatlah kita. Sebab Allah dah kata wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan satu itu bersebab. Jadi kalau kita dah atur strategi dengan betul, ya, urus niaga yang tepat, dapat. Tapi dapat bukan sebab kita terkedip mengatur urusan tu. Dapat tu Allah yang hendaki. Boleh faham? Kalau Allah tak hendaki, terkedip macam mana, pinggerak situ juga. Ya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah dikembalikan kamu pada akhirat dengan bangkit daripada kubur. Maka membalas dia akan kamu dengan amalan kamu di dunia, ya. Jadi kalau kita redha di atas percubaan Allah Ta'ala tadi, maka dapatlah balasan yang baik. Tapi kalau kita kufur, tak redha, dapatlah balasan yang setimpal dengan kekufuran, ya, ketidakkesabaran kita tu. Insyaallah belum. Minit. 9. Ya. Boleh baca satu ayat lagi. Ayat seterusnya, alam tara ilal mala'i min bani Israel. Alam tara, tiadakah engkau lihat, melihat dengan makna mengetahui, ya. Adakah engkau tidak mengetahui, ataupun melihat dengan mata hati, ya, bukan lihat dengan mata. Balik Bani Israel dah tak ada dah. Ayat ni turun zaman Nabi, mana ada Bani Israel lagi. Kisah ni Allah nakalkan kisah di zaman Bani Israel, ya. Jadi Allah tanya kat Nabi, alam tara, panggil istifham takjub, istifham takjubiyah, ya. Alam tara, adakah kamu tidak lihat, ya, tiadakah engkau lihat, yakni engkau tak tahu ke, kau tak dengar ke cerita, ya, lihat dengan mata hati ataupun mengetahui. Adakah engkau tak tahu, ya Muhammad, ilal mala', ya, kepada jemaah min Bani Israel, daripada Bani Israel, min ba'di Musa, kemudian daripada wafatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, artinya kisah mereka itu dan khabar mereka itu. Jadi Allah tanya Nabi, ya Muhammad, kamu tahu tak kisah, ya, umat Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat? Apa cerita dia? Boleh faham? Ya, Allah tanya Nabi. Tanya tu sebenarnya nak beritahu, ya. Kisah tu iz qalu, bukan waktu Nabi Musa masih ada lagi, ya. Betul lah, setelah Nabi Musa wafat. Iz qalu, ketika mereka berkata, linabiyyi lahum, ya, bagi nabi, nabi itu bagi mereka, iaitu Nabi Syamwil. Kamu dengar tak kisah Bani Israel setelah Nabi Musa wafat? Bani Israel datang kepada seorang nabi, berkata kepada nabi itu, Nabi Samuel lah,
Ab'as lana malika, tolong lantik bagi kami seorang raja, tuqatilu fi sabilillah, supaya kami nak pergi berperang di jalan Allah. Ya, kisahnya tuan-tuan, sebelum berlaku kisah ni, ya, setelah wafat Nabi Musa alaihissalam, ya, Allah hantar khalifah pengganti Nabi Musa. Ya, pertama Allah hantar Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun wafat, diganti pula, ya, Nabi Khalid bin Yaqunah. Khalid bin Yaqunah wafat, diganti Hizkir bin Buza tadi, yang berdoa orang mati tadi. Ya. Jadi sepanjang Nabi ni ada, mereka taat lah. Sebab Nabi ada, tak berani nak lawan. Tiba-tiba Nabi Hizkil bin Buza ni wafat, dia mula lupa pada agama dah. Mula dah buat maksiat balik, ya, mensyirikkan Tuhan balik. Allah hantar pula Nabi Ilyas, ya, kemudian Allah hantar pula Nabi Ilyas, ya. Baiklah mula. Dia gitu, kejap naik turun. Bila ada Nabi, baiklah dia. Ya. Bila meninggal saja Nabi Ilyas, dia mula buat hal balik, ya. Bila dia buat hal balik, Allah bala mereka, ya, dengan hantar satu kaum yang zalim, ya, satu kaum Battata nama kaum tu, yang rajanya, pemimpinnya nama Jalut. Ya, Jalut ni seorang lelaki yang sasa, macam gegasi badan dia, kuat, ya. Kalau dia serang, orang pakat takut belaka, dia besar, ya. Sakat 10 orang dia hayun gitu je. Datang belasah Bani Israel lantaran dia berpaling pada agama Allah Ta'ala. Sebab dia ni masa ada Nabi, baiklah, Nabi wafat saja, mula buat jahat balik. Maka Allah balakan mereka dengan hantar kaum yang zalim, dipanggil kaum Battata, ya, rajanya Jalut. Datang seranglah Bani Israel ni. Ada yang dibunuh, ada yang ditawan buat hamba, ya, dan sebagainya. Ada yang dijual, ya. Jadi mereka ni rasa takutlah. Jadi dengan sebab mereka ni dah dizalimi oleh Jalut, terlintahlah hati mereka untuk bangkit melawan, ya, bangkit lawan. Konon-konon je lah nak lawan tu. Tu bila dilantik tak lawan pula, takut. Ya. Bila rasa nak lawan pada Jalut itu dia pergi jumpa Nabi Samuel. Tolong lantik antara kami ni seorang raja supaya memimpin kami untuk melawan Jalut yang jahat tadi, ya, yang menzalimi kaum Bani Israel ni. Jadi bila mereka jumpa Nabi Samuel waktu itu, ya, Nabi Samuel Allah, dia kata apa? Ab'as lana malika, bangkitkan atau lantikkan lana bagi kami malikan, seorang raja, tuqatil, supaya kami pergi berperang. Nuqatil, ya, nuqatil, supaya kami boleh berperang fi sabilillah, ya, untuk melawan Jalut dan tentera dia tadi, ya. Qala, berkata Nabi Samuel, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, adakah barangkali jika difardukan atas kamu perang itu bahawa tiada kamu perang? Samuel kata, betul ke kamu ni suruh aku lantik ketua? Entah-entah bila dilantik ketua, Allah perintah ke perang, maka cabut lari. Masuk bahasa mudah-mudah gitulah. Nabi Samuel kata kat mereka yang konon-konon ya nak perang tu, Samuel kata, betul ke ni kamu ni pergi perang ni? Nanti aku lantik ketua, pakat lari habis, tak pergi perang, ya. Apa jawab mereka?
Qalu wa ma lana alla tuqatila fi sabilillah. Kata mereka itu, dan apa kerana bagi kami bahawa tiada kami berperang pada jalan Allah Ta'ala. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Sedangkan padahal sesungguhnya telah dikeluarkan akan kami daripada kampung kami dan anak-anak kami dengan tawan dan bunuh oleh mereka itu. Dan sungguh telah diperbuat yang demikian itu oleh kaum Jalut. Maksudnya begini, betul kami akan perang, kata Bani Israel itu. Bila Nabi Samuel tadi cuba usik je sikit, betul ke kamu ni nak pergi perang? Dia kata betul, mana mungkin kami tak pergi perang. Kami dah dihalau oleh Jalut, anak kami dibunuh, harta kami dirampas. Kami ni betul-betul nak marah, nak pergi perang lah ni. Artinya tiada ketegahan bagi kami daripada perang serta ada sebabnya. Maknanya betul kami akan pergi, sebab kami ni dah diperang oleh Jalut, jadi takkan mungkin kami nak lari. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tak kala difardukan atas mereka itu akan perang, tawallau illa qalilan minhum. Tawallau makna berpaling, lari mereka itu, illa malaikan qalila, illa qalilan minhum, melainkan sedikit daripada mereka itu. Bila Allah perintah saja pergi perang, dah lantik ketua iaitu Talut, bawa pergi perang, pakat lari habis. Nanti kita akan jumpa ayat seterusnya, insya-Allah kita akan sambung. Bila Nabi sambil minta petunjuk pada Allah Ta'ala, Allah suruh lantik Talut untuk jadi pemimpin mereka. Dia komplain pula, Talut dah lantik jadi ketua kami. Talut tu orang miskin. Kami ni kaya. Macam mana kamu nak ikut perintah dia, nak jadi raja kami? Allah jawab, Talut tu Allah kurniakan badan yang sasa juga, kemudian ilmu yang luas, bijak strategi perang. Bila dah kata macam tu, dia orang pun setuju. Jadi bila Talut bawa mereka pergi perang, dalam perjalanan tu kata Talut, wahai kaum aku, di tengah perjalanan nanti kita akan bertemu sebatang sungai. Maka Allah uji kita dengan sungai itu. Jangan siapa pun minum daripada air sungai itu, melainkan beberapa teguk sahaja. Jalan begitu jauh, dahaga yang bersengatan jumpa sungai. Azan.
Nah. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana tatamat tasawwur. Baik, dalam perjalanan tu kita cerita ringkas sebelum kita baca ayat je lah ya, sebagai penutup. Tentera Talut ni, Bani Israel yang dilantik ni ramai tuan-tuan, 70,000, setengah kata 80,000, tengah berapa kata 100,000 ya, ikut Talut nak pergi lawan Jalut jahat tadi. Tiba-tiba jumpa sungai. Kata Talut, bila kita jumpa sungai nanti, jangan siapa pun minum kat sungai itu, sebagai ujian daripada Allah Ta'ala, kecuali beberapa teguk saja. Tiba-tiba bila jumpa sungai, pakat terjun dalam sungai itu, bukan minum lagi, mandi terus ya. Tengok Bani Israel, hati dia ya. Yang minum beberapa teguk tu hanya 313 orang saja tuan-tuan. Tengok, daripada 70,000 yang tinggal bersama Talut pergi lawan Jalut hanya 313 orang, seperti perang Badar juga ya. Yang lain semua tenggelam, asyik dengan sungai, minum air mandi dengan sungai. Allah cabut rasa kekuatan, semangat nak pergi perang tu tak ada dah, patahlah balik ya. Maka Talut kata, yang ikut aku, yang ikut 313, yang lain pergi balik ya. Itu yang Talut kata, kam min fa'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah ya. Berapa ramai tentera yang sedikit dapat mengalahkan tentera yang banyak dengan izin Allah. Itu dia nak beri semangat pada tentera yang 313. Bila ramai bakat balik, yang lain tu hilanglah semangatnya. Talut kata, kam min fa'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Apa ramai tenteranya sedikit dapat mengalahkan tentera yang banyak dengan izin Allah. Dapat semangat semula. 313 ni terus pergi lawan apa nama, Jalut ya. Antaranya ada Nabi Daud AS. Waktu tu Nabi Daud kecil lagi, budak-budak lagi ya. Itu kita sambung akan datang pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin wa hifzal mursalin rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.